Assalamualaikum. My name is Muhammad Ali Iqbal Abdul Effendi. And my matric number is 10DLF 90F 2070. Assalamualaikum. My name is Muhammad Izlan bin Mansur and my matric number is 10DLS 19F2009. My name is Muhammad Imam bin Jamal. My matric number is 10LS 19F2041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Syamudin Fasul. My number 3 10LS 19F. As General Manager of the Fianta Bukit, here I want to present. Seperti yang anda boleh nampak di sini, kami telah membuat pinjaman perniagaan bantuan dalam sebanyak RM50,000 untuk mengembangkan lagi bisnes kami. So tujuan kami membuat ini untuk menambahkan lagi lah modal kami untuk membeli perkakas seperti barang-barang material untuk buat bukit dan gubahan bunga. Seterusnya kita pergi kepada company introduction. So nama company kami ialah Fianta Enterprise dan nama produk kami ialah Fianta Bukit. Okay. Di sebalik nama Fianta Enterprise ni dia ambil oleh nama ibu dan bapa saya, digabungkan sekali. Maka terlahirlah Fianta Enterprise. Perniagaan Fianta Bukit ni merupakan perniagaan perkongsian yang beroperasi di Kampung Tok Elong. Kami juga menjual pelbagai jenis produk seperti gubahan bunga dan bukit. Okay. Dan kami juga menjual produk kami secara atas talian dan secara offline selling. Okay, seterusnya kita pergi kepada tujuan kami membuat business plan ialah untuk mempersiapkan perancangan pada masa depan untuk menghadapi segala ketidakpastian dan halangan dalam perniagaan kami, dan tak lupa juga untuk mendapatkan pinjaman sebanyak RM50,000 daripada syarikat CIMB Bank Berhad untuk membiayailah operasi syarikat dan memastikan perniagaan kami berjalan dengan lancar dan meningkatkan keuntungan sejajar dengan visi, misi dan objektif perniagaan kami. As Administrative Manager in Fianta Bukit Company, here I want to present adalah lokasi premises kami. Perniagaan Bukit Fianta ini berada di nombor 960 Mukim 9, Jalan Kampung Tok Elong, Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Lokasi ini dipilih berdasarkan beberapa faktor. Faktor utama, lokasi yang strategik kerana berdekatan dengan kawasan perumahan. Lokasi kedua, faktor kedua ialah lokasi yang senang dicari dan dilewati oleh kami punya pelanggan. Okey, kita pergi pada 6.0, visi, misi dan objektif. Kita pergi pada 6.1 dulu. Visi. Menjadi sebuah syarikat Bumiputera yang maju dan terkenal dalam floris dan bukit dan akan cuba mengekalkan tradisi melebihi jangkaan pelanggan pada harga yang berpatutan. Akan cuba berkembang menjadi perniagaan yang menguntungkan dengan membina pelanggan berulang kali datang ke kedai dan meluaskan kawasan pasaran kami. Fianta Bukit akan cuba memberi peluang kepada kaki tangan untuk berkembang dengan perniagaan. Okey, kita pergi kepada 6.2, misi. Kenyataan misi kami di Fianta Bukit adalah untuk menawarkan pilihan terbaik produk floris dan bukit pada kos yang berpatutan supaya pelanggan kami mempunyai nilai dan pengalaman terbaik dengan syarikat kami. Syarikat kami juga menyediakan kaki tangan yang berpengetahuan dan memfokuskan pelanggan yang menawarkan perkhidmatan cekap dan pantas. Okey, kita pergi pada 6.3, objektif. Poin yang pertama, untuk dapat menawarkan perkhidmatan yang sangat peribadi dan mesra, menghantar bunga dan bukit untuk perkahwinan, perayaan, hari lahir, majlis khas dan ulang tahun. Itulah objektif utama kami. Objektif kedua ialah untuk menyediakan perkhidmatan tempahan dalam talian yang berkesan supaya pelanggan boleh memilih dengan mudah daripada pelbagai rangkaian bukit dan kedai bunga dan menghantarnya ke seluruh Pulau Pinang. I am as finance manager in Fianta Bukit Company. Today I want to present about financial management, iaitu
pengurusan kewangan di dalam company kami. Itu yang pertama ialah gaji. Untuk gaji kami meletakkan terhadap general manager sebanyak 2,500 dan marketing manager, administrative manager dan financial manager itu sebanyak 2,000. Untuk daripada gaji tersebut kami telah menolak sebanyak 13% untuk KWSP. Total semua ialah 2,825 kepada general manager dan marketing, administrasi dengan finance manager ialah sebanyak 2,260 gaji mereka dan total keseluruhan ialah RM9,605. Maksudnya ialah kami juga ingin membuka sebuah kedai bukit yang beralamat di Kampung Tek Elong tersebut. Daripada kedai tersebut kami perlu membeli furniture and fitting di dalam kedai tersebut. Contohnya yang pertama ialah kami perlu membeli kursi iaitu sebanyak 4 biji kursi dan harga unit kursi ialah RM50 dan manakala kami juga perlu membeli table iaitu meja 2 biji meja dan harga seunit meja ialah RM300. Seterusnya kami perlu membeli komputer dan harga unit komputer ialah sebanyak RM2,000. Manakala untuk memudahkan kerja kami lagi, kami perlu print iaitu kami perlu membeli printer iaitu sebanyak harga RM1,000 satu unit. Seterusnya iaitu kami perlu membeli aircon untuk keselesaan customer kami apabila dia orang datang ke kedai kami. Itu harga seunit aircon ialah sebanyak RM1,500. Untuk mencantikkan lagi kedai kami perlu membuat renovation dan harga renovation kami ialah kami renovate sebanyak harga RM4,500. Akhir sekali ialah kami perlu bayar bil seperti bil elektrik, bil air dan sewa itu sebanyak RM600. Total daripada furniture and fitting tersebut ialah sebanyak RM10,400 untuk kami bayar. Seterusnya ialah administrative expenses iaitu pengurusan pentadbiran. Yang pertama ialah fixed asset. Kami perlu membuat pembelanjaan kepada aset kami itu fixed asset iaitu furniture and fitting sebanyak RM5,400. Lepas itu ialah only expenses iaitu perbelanjaan bulanan iaitu kami perlu membayar gaji pekerja kami itu sebanyak RM9,605. Akhir sekali ialah ada expenses itu lain-lain perbelanjaan iaitu kami perlu membayar deposit. Contoh kami perlu membayar sewa kedai, iaitu bil elektrik, bil kedai sebanyak RM3,500. Marketing manager in Finta Bukit. Here I want to present marketing planning. Now go to market target. Finta Bukit is a company that sells variety of bukit for student, family, lover and people of Bukit Mentajam. Our bukit consists of various types, namely flowers, flower bukit, money, chocolate gift and gift bukit. The packaging material we use consists of various types of material, gauze, quid, mist, wrapping, tissue and others. In education, the bukit sold at Finta Bukit also of very high quality, such as wrapping, beautiful and elegant look shape, and great quality branded chocolate. Finta Bukit has also set the market price for a bukit starting from RM50 to RM100 and above, depending on customer demand. Our bukit design is also always according to the
purposes of time and the taste of the customer. Okay, go to marketing size. Marketing size, here is the marketing size for a period of 1 month. Alright, type of bukit, chocolate bukit, percent 50%, 1 month, gift bukit 50%, flower bukit 50%, money not bukit 50%. Alright, competitor analysis. Here the competitor study and located around Penang. Competitor Dreamland florist, product selling variety of bukit, strengths have highly skilled employees in marketing, weakness does not provide a flower arrangement service. Alright, competitor federal florist selling flower bouquet and chocolate bouquet. Strengths relatively strategy area. Weakness lack of employees and slow service. Okay, go to sales forecast. The following sale forecast for 5-month period. Alright, Finta Bukit have 4 months. Alright, 1st September to October. Sale forecast RM 8500, 8500. Month 2 period October to November, 8600, 8600. Alright, month 3 November to December, 9000. Alright, month 4 December to January, 10,000. Sorry. Okey, kita pergi pada 8.5, strategi pemasaran. Perniagaan Fanta Bukit telah mencipta strategi pemasaran untuk meningkatkan jumlah jualan. Antara contoh strategi pemasaran kami ialah 8.5.1 produk. Fanta Bukit adalah syarikat yang menjual pelbagai jenis jambangan bunga untuk pelajar, keluarga, kekasih dan warga Bukit Mentajam. Bukit kami terdiri daripada pelbagai jenis iaitu flower bukit, money coklat dan gift bukit. Material packaging yang kami gunakan terdiri daripada pelbagai jenis material seperti gauze, squin, mesh, fat, wrapping, tisu dan lain-lain. Bunga-bunga kami menjamin kualiti yang sangat tinggi pada harga yang berpatutan kepada pelanggan kami. 8.5.2 ialah harga. Sejambok Fanta juga telah menetapkan harga pasaran bagi sejambok bukit bermula dari RM15 hingga RM100 dan ke atas bergantung kepada permintaan pelanggan tersebut ya. Okey, desain bukit kami juga sentiasa mengikut peredaran masa dan cita rasa pelanggan. Saya akan menambah serba sedikit dalam pembentangan design seperti tadi. Okay, kita pergi kepada promotion. Perniagaan Fanta Bukit menggunakan pelbagai jenis kaedah untuk menyebarkan maklumat tentang perniagaan kami. Promosi sama ada secara terus atau dalam talian seperti Instagram dan Facebook. Tawaran perniagaan kami juga sangat mampu milik kepada pelanggan semasa musim perayaan dan diskaun istimewa kepada pelanggan yang membeli bukit dengan kami dengan harga RM1 dan ke atas. Okey, strategi pemasaran yang terakhir ialah 8.5.4. Lokasi perniagaan Fanta Bukit agak strategik iaitu berhampiran dengan kawasan pendalaman. Ini secara tidak langsung tidak dapat menarik minat orang ramai untuk beli bukit dari perniagaan ini. Perniagaan Fanta Bukit juga dijalankan terus dari kedai dan secara online untuk mendapatkan lebih banyak lagi lah pelanggan. Alright, go to core component. The core component of Fanta Bukit business as follows.
follows. Material: gauze, squid mist, wrapping tissue, floral wrapping, paper, floral type, decorative green. The material that we use is high quality. Alright, design: we use plenty design for our bouquet consists of floral, stripe, ribbon, and abstract. Alright, type of bouquet. Our type of bouquet consists of money knot bouquet, flower bouquet, gift bouquet, and chocolate bouquet. Alright, go to supplier for our product. Supplier for our product Finta Bouquet as follow: material supplier and chocolate supplier, Hanamai Florist, and Terantak Coklat. Alright. Now, delivery service for online purchase, JNT and post laju. Kita pergi kepada operation plan. Kita pergi pada direct operation dulu. Ialah step pertama ialah pesanan adalah dibuat oleh pelanggan di kaunter. Kemudian step kedua ialah kami menerima pesanan tersebut daripada pelanggan. Step ketiga ialah kami membuat dan mengubah sejambak bukit itu terus masuk ke hadapan pelanggan. Kami akan buat di depan pelanggan teruslah. Kemudian step keempat ialah kami menyediakan tempat untuk sejambak bukit itu sedia untuk pelanggan siapa yang pesan sejambak bukit tersebut. Kemudian kita pergi pada step 5 ialah pelanggan membuat bayaran dengan debit atau kad atau wang tunai sebagai transaction mereka lah di tempat kedai kami, di kedai kami ya. Kita pergi kepada 9.2 online operation bagi kami punya kedai. Ialah step pertama, pesanan adalah dibuat oleh pelanggan di platform Facebook atau Instagram melalui direct message. Okey, step kedua kami menerima pesanan daripada pelanggan. Step ketiga kami akan mengubah bukit yang kami akan mengubah bukit tersebut mengikut kehendak pelanggan. Kemudian kami akan menyediakan delivery service untuk self pick up ataupun kami boleh pergi hantar lah dekat mereka. Okey, step yang terakhir ialah customer boleh membuat pembayaran melalui debit card atau online banking lah. Pertama, cash flow statement. Okey, yang pertama kami waktu pre-operasi kami mendapat duit masuk sebanyak RM5,000 itu daripada owner fund, itu daripada kami sendiri sebanyak RM5,000. Manakala untuk pre-operation cash out ialah sebanyak RM4,000 total cash out sebab kami nak buat macam-macam. Contoh macam kami nak buat business registration, rental deposit, utility deposit apa semua tu. Itu yang stok yang awal kami masuk. Okay, seterusnya untuk bulan yang pertama kami berniaga ialah kami dapat sale sebanyak RM8,500. Dan jika kami dapat loan kami akan dapat RM15,000 untuk bulan pertama, hingga total semuanya untuk bulan pertama duit kami masuk sebanyak RM23,000. Okay. Seterusnya cash out untuk bulan pertama ialah RM4,000. Okay, ni sebagai contoh cash flow kami. Okay. Untuk yang seterusnya ialah income statement kami. Itu untuk tahun pertama kami mendapat income sebanyak RM4,700. Untuk tahun pertama kami mendapat RM4,730 dan manakala untuk tahun kedua kami dapat RM11,010 dan seterusnya untuk tahun ketiga pula kami dapat RM12,190 dan tahun keempat kami mendapat RM14,000
RM14,690 dan tahun kelima iaitu tahun 2016 ialah kami mendapat RM18,620. Okay, di situ kami mendapat membuat kajian yang bisnes kami ni semakin lama semakin mendapat profit yang tinggi daripada tahun ke tahun. Okay. Manakala untuk balance sheet pula, untuk tahun pertama ialah sebanyak 42,800, untuk tahun kedua 45,400, untuk tahun ketiga 48,100 dan untuk tahun keempat 50,700 dan tahun kelima itu tahun yang terakhir ialah 53,300 untuk balance sheet company kami. Sekali kita pergi kepada konklusi. Okay, Venta Book Cave ialah syarikat yang menjual pelbagai jenis book cave. Difokuskan untuk pelajar-pelajar dan keluarga dan tak lupa juga untuk kekasih. Okay, Venta Book Cave ni telah ditubuhkan pada bulan Oktober 2021 dengan permulaan modal kami dengan sebanyak RM5,200. Perniagaan ini dijalankan bersama dengan 5 orang kami dan titik jualan syarikat kami difokuskan melalui media sosial platform dan juga secara luar talian. Okay, terdapat jugalah banyak jenis book cave kami dari segi keluarga dan pasangan bercinta kerana coklat kami berkualiti premium dengan bentuk yang menarik dan berpatutan. Coklat pun coklat telah menjadi manisan yang sesuai untuk dimakan oleh semua jenis lapisan masyarakat.